Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi saya iaitu Muja ataupun Mujako. Okay, so hari ni you all bersama dengan saya dalam channel Mujako Official. Kita akan cerita tentang Gold Convert Account GCA dalam Quantum Meter, which is this pelaburan pun ataupun this product adalah long term punya investment. Macam kita sedia maklum lah, dalam Quantum Meter ni dia ada dua, long term dengan short term investment. So hari ni kita akan kupaskan GCA tu macam mana. Saya akan kupaskan dalam bentuk story nak suruh anda ni lebih faham. Okay, so kita tengok sikit Quantum Meter ni. Alright, Quantum Meter dia offer GSA. GSA ni dalam orang kata bahasa orang Inggeris ataupun bahasa tinggi lah. Dalam bahasa Melayu nak lebih faham, orang panggil macam padak pula, sorry. Pajak gadai. Tersyasyu pula kan. Okey, pajak gadai. Okey. So, pajak gadai dalam Quantum Meter ni, yuran simpanan dia, yang pertama kita tengok poin yang pertama adalah yuran simpanan dia adalah serendah 3.5%. Siapa yang pernah main pajak gadai dia akan nampak lah, rendah gila kan. Okey, kalau you tak percaya, you boleh pergi dekat Ahranu punya mana-mana Ahranu ataupun pergi kedai pajak gadai. Cuba tanya dia, yuran dia berapa? Rundan pula lagi sekali tersasul. Sorry. Yuran simpanan dia serendah 10% hingga 15% dia punya simpanan dia. Kita nak simpan emas ataupun kita nak pajak emas kat situ, dia kena simpan. Yuran dia ataupun upah dia adalah sebanyak 10 ke 15%. Tak percaya boleh pergi search dekat Google, tulis je Ahranu ataupun you pergi ke kedai pajak gadai, tanya berapa standard dia. And then dia tiada yuran deposit. Dalam Quantum Meter tak ada yuran deposit. Maksudnya ni, kalau kat luar, sebelum kita nak pergi pajak gadai, kita nak serahkan emas kita kepada toke tu nak bagi duit kat kita, dia akan minta dulu yuran deposit. 200 ke 300 ringgit sebelum dia nak serahkan duit pinjaman yang kita nak tu. Okey, pajak gadai sebanyak 85% kita akan dapat. Macam biasalah kedai lain pun 85% juga. Tiada lelongan dan boleh kembalikan belanja hangus anda. Ini yang kata luar biasa. Bukan luar binasa, luar biasa. Tiada lelongan dan kembalikan belanja hangus anda. Macam mana tu? Kena stay tengok video sampai habis. Okay, so kita tengok. Kita buat story. Macam mana benda tu boleh berlaku. Okay, kita cerita dekat kedai emas biasa. Let's say, anda ada gelang emas seberat 39 gram. Anda pun pergi dekat mana? Dekat kedai Apek, kedai Teratak Indah contoh. Kedai emas Teratak Indah. Pergi kedai Apek pun timbang you punya emas. Apek cakap, you punya emas 39 gram. Nilai sekarang lebih kurang 10,000. Apek cakap, you mahu gadai, you mahu pajak cakap, okay, boleh pajak. I nak pajak. Dia pajak, okay, dia pun bagi 85% daripada harga 10,000. Dia akan bagi pinjam dekat kita sebanyak 8,500 ringgit. Tapi dengan syarat tempoh simpan dia sebanyak 6 bulan lah. 6 bulan ke 12 bulan. Standard lah, saya tak pernah tengok lagi lah sampai 12 bulan. Paling tinggi 8 lah. Tapi standard 6 bulan. Tempoh 6 bulan kena tebus balik. And then dia ada upah simpan sebanyak 10 ke 15% dan kena bayar deposit dulu 200 ataupun 300 sebelum Apek tu serahkan duit pinjaman ataupun kita nak pajak 8,500 tu. Okay, so after that you pun nak tebus. Yelah, you guna duit tu sebab nak bayar yuran anak sekolah ke, yuran universiti ke, tak kisahlah. You ada kata masalah sikit lah, you nak kena pajak. So bila dah settle, you boleh tebus. Cara nak tebus senang je. Bayar balik RM8,500 plus 10% upah simpan iaitu RM1,000. Ialah 10 darab dengan 10% darab dengan RM10,000. RM1,000 lah kita kena bayar kepada kedai tu untuk upah simpan dia. Total dia RM9,500. Barulah kita akan dapat balik duit pula, emas yang kita pajak dengan dia. Andai kata kalau kita tak berjaya tebus dalam masa yang ditetapkan, emas itu akan dilelong. Tak pelik lah kalau you pergi dekat mana-mana kedai pajak gadai, Ahranu mana-mana pun, jumpa dengan dia punya owner ke, dia punya konsultan ataupun dia punya pekerja kat situ, confirm dia akan cakap apa? Confirm dia cakap setiap tahun berkilo-kilo emas akan dilelong. Sebab apa? Ramai orang tak dapat tebus selepas dia pajak.
Risiko dia kat situ. Okey, kalau kita tengok dekat quantum metal. Kalau quantum metal, you beli emas 39 gram dalam bentuk XR digital. And then tiba-tiba you kesutukan duit nak bayar something lah. Boleh. You pun pajak. Dengan nilai dia lebih kurang RM10,000 juga macam tu. You pajak 85%. Quantum metal akan bagi balik you punya pinjaman sebanyak RM8,500. And then quantum metal cakap kat sini tiada tempoh. Maksudnya tak perlu risau, emas ni akan lelong, tak ada tempoh. You boleh simpan berapa tahun pun tak kisah. And then upah simpan dia sebanyak 3.5% sahaja dan tiada deposit simpanan. Tak perlu bayar deposit simpanan. Okey. Cara nak tebus senang je. Bayar balik sebanyak 8,500 plus 3.5% upah simpan. Itu sebanyak RM297.5%. Campur tu you bayar baru dapat balik emas. And then maksudnya hari ni contoh kan quantum metal kan kita boleh tebus fizikal kan. Bila you pajak 39 gram tu dekat GSA you punya emas tu tak ada. Sebab apa? Quantum metal akan pegang. Cuma quantum metal akan serahkan balik duit kepada you sebanyak 80% lah. And then you tengok balik, kalau anda katalah you nak balik emas tu, nak suruh emas tu dimasukkan balik dalam GSA you, boleh you kena tebus. Tapi kalau tahun ni tak boleh tebus lagi, you boleh tunggu tahun depan. Maksudnya hari ni you boleh tebus bila-bila masa, di mana jua, tanpa risau emas akan dilelong. Unik tak? Maksudnya you boleh, tak apalah tahun depan aku bayar, tahun depan satu lagi lah aku bayar. Sebab apa? Tak ada duit lagi. You kumpul dulu. And then seterusnya kita nak cerita dekat you nampak tak? Kita nak kembalikan belanja hangus anda. Tadi kita cerita tentang tiada lelongan. Dekat GSA ni ataupun long term investment GSA yang QM offer, dia boleh kembalikan belanja hangus anda. Okey, kita tengok macam mana belanja hangus anda ni. Okey, kita buat story sikit. Macam mana nak kembalikan belanja hangus kita ni. Okey, let's say lah, anda seorang pekerja penjawat awam ke pejabat swasta, tak kisahlah. Gaji RM2,000 je contoh. Belanja wang anda setiap bulan sebanyak RM1,000. Maksudnya RM1,000 tu you dah kena allocate dah untuk bayar kereta, bayar rumah, biar api, biar air, tol, makan minum semua tu total RM1,000. Dan kalau you bayar, benda tu akan jadi hangus. Tapi kita tukar perbelanjaan hangus anda ni kepada simpanan masa depan. Macam mana? Contoh. Okay, kita buat story. Contoh. Bulan ni cukup bulan dapat gaji RM2,000. So you tahu dah RM1,000 aku kena allocate untuk bayar komitmen aku. So you dah tahu dah RM1,000. Okay. So you dah tahu dah quantum metal ni dia ada offer GSA tanpa tempoh simpanan. Tak ada tempoh simpanan. So apa yang you perlu buat adalah you beli emas RM1,000 dengan quantum metal. Bila you transfer emas dalam website quantum metal dengan, tak kisahlah online banking ke apa you nak buat, quantum metal akan apa? Akan accumulate lah RM1,000 ni berapa emas, berapa gram you akan dapat pada waktu tu. Contohlah RM1,000 pada waktu tu you bayar, you akan dapat gram emas lebih kurang 3.9 gram emas dengan nilai RM1,000. And then bila you beli GSA you beli RM1,000 emas tu dengan GSA, you pun nak pajak, you nak masuk GSA. You bawa GSA you ke GCA, you nak pajak emas tu dengan nilai RM1,000 pada waktu tu, you akan dapat balik RM850. Maksudnya hari ni, you bayar RM1,000 beli emas GSA, lepas tu you pajak dalam GCA punya sistem dalam quantum metal, you akan dapat balik pinjaman sebanyak RM850. Maksudnya you ada dua benda lah. You ada emas, you dapat pinjaman daripada quantum metal. So 100% lagi you tambahlah untuk bayar komitmen. And then you keep buat setiap bulan. Setiap bulan 12 bulan you buat. Sebelum nak bayar komitmen, beli emas dulu dengan quantum metal yang GSA tu, lepas tu you pajak dekat GCA. You dapat balik RM850 setiap bulan. And then you buat macam tu cukup 12 bulan ataupun setahun. 3.9 gram darab dengan 12 bulan. Banyak pula tersasul. 3.9 gram darab dengan 12 bulan, you akan dapat lebih kurang 46.8 gram. Atau nilai emas pada waktu tu mungkin RM12,000 disimpan dalam quantum metal. Maksudnya dipegang. Yelah you dah pajak kan.
RM12,000 ni nilai emas lah, emas dipegang. Sebab apa you dah pinjam setiap bulan 850, 850. Tapi emas tu masih milik you. Sebab you tak jual lagi. Malaikat you dah tebus, you akan dapat balik emas tu. Okay, so kita akan share ataupun kita akan bagi tahu dekat kita punya pelabur ataupun kita punya klien dalam Quantum Meter, jangan simpan dalam setahun. Buat benda ni selama 5 tahun. Kita simpan emas ni selama 5 tahun. Buat macam tu setiap bulan. Sebelum bayar komitmen, beli emas dulu, lepas tu pajak. Beli emas, pajak. Beli emas, pajak. Lepas tu bayar komitmen. Bayar komitmen. Buat selama 5 tahun. Maksudnya selama 5 tahun lebih kurang 60 bulan. Ataupun 5 tahun. 5 tahun ni 60 bulan. So 5 tahun, darat dengan 12,000. Setahun kan 12,000 kan kita yang kat atas tu. Yang ni. Takut orang pening. Macam mana dapat 12,000 tu Muja? Okay. Setiap bulan 850. Darat dengan 12 bulan, kita akan dapat 12,000. 12,000 darat dengan 5 tahun. Kita akan dapat 60,000 nilai dia, ataupun dalam grade emas kita akan dapat seberat 234 gram emas kita dapat. Lepas kita dapat 234 gram emas ni, kita tahu dah. Kita duk pinjam setiap tahun dengan Quantum Meter, upah simpan dia sebanyak 3.5% darat dengan 60,000. Ini upah simpan yang kita kena bayar kepada Quantum Meter, which is RM2,100. Itu upah simpan yang kita kena bayar. And then pinjaman yang kita kena bayar kepada Quantum Meter yang RM850 setiap bulan ni selama 12 bulan dan 5 tahun ni, you kena bayar RM51,000, barulah you akan dapat balik grade emas ni untuk kita tebus. So you dah tahu dah fee dia nak dapatkan balik 234 gram. Tapi kita kena ingat, tapi kita kena ingat setiap tahun akan berlakunya kenaikan emas. 15% kadar kenaikan emas setiap tahun. Contoh, you simpan 5 tahun. 2020 dia naik 15%. 2021 dia naik 15% campur 15%, 30%. 2023, 2022 naik 45%. 2023 naik 60%. 2024 jadi berapa? 75%. Maksudnya after 5 tahun, emas tu dah jadi 75% kadar kenaikan dia lebih kurang. Okey, maksudnya ini 60,000 yang kita simpan selama 5 tahun tu darat dengan 75%. And then ini kita cerita lebih kurang, mungkin lebih mungkin kurang. 75% kadar kenaikan dia sebanyak 45,000. So, grade emas yang kita simpan dengan Quantum Meter selama 5 tahun duk main pajak gadai, jual apa tu, bayar komitmen semua, sebanyak 234 gram ni, selepas 5 tahun nilai dia akan jadi sebanyak 105,000. 60,000 campur dengan 45,000 kenaikan. So, nilai sebenarnya pada after 5 tahun sebanyak 105,000. And then cara nak tebus jadi dua. Tak kisah you nak pilih yang mana. You nak emas ke you nak duit balik pun boleh. Okay, kalau you nak emas balik, you just bayar balik 51,000 ni dengan upah simpan 51,000 dengan upah simpan ni. Total lebih kurang 53,100 ringgit you bayar, you akan dapat balik 234 gram emas tu. Dia akan dapat balik After this, bila dia dapat balik, you boleh beli, you boleh pajak balik terpulang. Tapi andai kata you tak nak emas tu, you tak ada duit nak bayar 51,000, you boleh jual balik emas tu kepada Quantum Meter dengan nilai 105,000 ni, you tolak balik, you pinjam dengan Quantum Meter, tolak dengan upah simpan, you jual balik kepada Quantum Meter, Quantum Meter akan bayar balik kepada you sebanyak RM51,900. Di mana duit ni akan ditransfer ke dalam bank lah. Maksudnya you dah simpan emas 5 tahun kemudian, disebabkan kadar kenaikan, you dapat balik benda yang you duduk simpan sebelum ni. Ini orang panggil konsep belanja hangus. You duduk bayar daripada you duduk bayar emas, bayar kereta setiap bulan tak beli emas lagi. Better you beli emas dulu, lepas tu you pajak, and then you simpan selama 5 tahun, you akan dapat balik lebih daripada pinjaman yang you pinjam daripada Quantum Meter. Benda ni kita cerita ni dia tak fix tau harga dia ni.
dia bergantung kepada kenaikan. Kadang-kadang mungkin 10%, kadang-kadang mungkin 12%, mungkin lebih. Dan dia bergantung kepada situasi. Saya tak naklah claim benda ni fix. Sebab kita bukan skin cepat kaya, kita ni emas. Dia bergantung kepada mata wang dunia pula. Harga emas dunia, sorry. Okay, so kalau you all faham dengan GCA ni, you should tahu dua benda ni. Kenapa dia boleh jadi kita dapat balik 51,900 ni? Dua sebab je. Pertama, sebab quantum meter dia tak ada lelongan. Tiada tempoh. Tak perlu risau emas kena lelong. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan emas naik setiap tahun. Kalau emas naik setiap tahun pun, quantum meter buat tempoh lelongan ataupun tempoh tertebus, tak boleh macam ni. Tapi kalau quantum meter tak buat tempoh lelongan, tapi emas tak naik setahun pun, you tak boleh dapat macam ni. Maksudnya ni dikena dua benda ni, barulah boleh jadi macam ni. So inilah konsep GCA dalam quantum meter. So that's why ni kalau you nak main long term investment, you buat macam ni lah. You beli, you pajak, you dapat balik duit, you guna duit tu untuk perbelanjaan harian ke bulanan ke tak kisah. Cukup 5 tahun, you dapatkan balik lah you punya belanja hangus tu. Saya rasa cukup untuk sesi kali ni. GCA itu produk yang kedua dalam quantum meter selepas GSA, GCA, after this GAE. So yang ni kita cerita secara story mori. Kalau you nak tahu lebih detail sistem dia macam mana, nak beli dalam website, you boleh tekan link dekat bawah, ataupun you boleh join Telegram saya, ataupun you boleh tekan link direct ke WhatsApp saya untuk you tahu lebih detail. Saya akan cerita direct lah. So, saya rasa itu cukup untuk sesi kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Dan macam biasa guys, sebelum nak akhiri kita punya majlis ni, saya nak minta jasa anda semua untuk tekan like, komen dan share kepada kawan-kawan anda yang ingin tahu pasal quantum meter ataupun nak tahu pasal pelaburan emas. So, saya rasa itu cukup. Saya Mujaku Official. Jumpa next video dan jumpa anda di Galaxy Kejayaan. Bye-bye.